إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Baik, hari ini tajuk berkaitan dengan sebab Iblis tidak sujud pada Adam dan permintaannya kepada Allah. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh-sungguh kami ciptakan kamu. Adam tu. Adam. Tapi kenapa dia kena kum, tidak ka, sedangkan Adam dan seorang aja. Antara sebabnya Adam bila Allah cipta, Allah jadikan di sampingnya Hawa daripada rusuk Adam alaihissalam. Kemudian bersama mereka makhluk jin. Summa sawwarnakum, kemudian kami bentukkan kamu. Sawwarna tu zuriat keturunan Adam alaihissalam. Allah surahkan dia macam Adam juga, tetapi melalui rahim ibu. Summa qulna lil malaika, kemudian kami berfirman kepada sekalian para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam dengan sujud hormat. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun, dia tidak bersama. Lam yakun, dia tidak bersama minas sajidin, dengan orang-orang yang sujud. Qala ma mana'aka alla tasjud ma id amartuk. Lalu Allah qala Allah. Qala dengan makna sa'alah. Allah bertanya. Allah tanya dengan suatu soalan. Apa dia soalannya? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalang engkau alla tasujud, untuk tidak sujud, id amartuk, ketika aku suruhmu sujud. Amartuka, amartu tu aku telah perintah kepada engkau sujud. Apa jawab iblis? Iblis qala iblis, ana khairum minhu. Dia jawab gitu. Terus dia jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Macam mana dia boleh ukur dia baik? Dia tengok dari sudut ciptaan. Iaitu alasan baik dia ialah khalaqtani, engkau buat aku minar, daripada sejenis api. Narin, ada alif lam, makna sejenis api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptanya Adam daripada tanah liat. Itu dia kata dia lebih. Itu alasan dia. Dia tak nak taat, dia tak nak taat pada Allah. Aba wastakbara, dia tak nak dan dia sombong. Apa kata Allah dalam ayat berikut 13? Qala Allah, fahbit, maka yang dengan demikian itu turunlah kamu semua. Fahbit anta, fahbit iblis, fahbit anta, minal jannah, daripada syurga. Minha minal jannah, keluar daripada syurga. Maka Allah perintah iblis supaya keluar daripada syurga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, fama yakun, maka tidak selayaknya ma yakunu, tak selayaknya laka bagi engkau anta takabbara, untuk kamu rasa lebih, takabbur, rasa sombong. Fiha fil jannah,
dalam syurga. Fakhruj, maka keluarlah engkau wahai iblis, innaka minas saghirin, pasti kamu nanti minas saghirin, dari orang-orang yang kecil, ataupun saghir ini hina, orang yang hina. Qala, lalu iblis tanya lagi, dah lah orang halau keluar, tak rasa sedih apa pun dia, bahkan minta lagi pada Allah, anzirni, tangguh. Anzir ni dengan makna, kalau unzur lihat, anzir tangguh, tunggu. Anzirni, tangguh aku supaya tak mati, tangguh mati. Ila yaumi yub'asu, kepada suatu hari di mana kamu bangkit manusia daripada kubur. Yub'asu minal kubur, daripada kubur. Tunggu iblis ni sampai hari kiamat, hari manusia dikeluarkan daripada kubur. Allah terima tak permintaan dia? Qala Allah, ayat 15, innaka, sesungguhnya engkau minal munzarin, orang yang akan ditunggu. Dia nak gitu, Allah beri. Qala syaitan, iblis, fa bima aghwaytani, fa maka bi dengan ma, sebab, dengan apa, dengan sebab, aghwaytani, engkau telah selewengkan aku. Makna iblis ni memang telah di Ighwa ni maknanya tenggelam dalam kehendak hawa nafsu. La aq'udanna, sungguh-sungguh aku akan halang, duduk, aqudu duduk tengah jalan, aqudanna, aku sungguh-sungguh akan sulitkan kepada lahum, kepada mereka, siratakal mustaqim, ke arah jalan engkau yang lurus. Aku akan ighwa, lekakan dia, lalaikan dia, tenggelamkan dia dalam kelekaan. Lepas tu la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan pedayakan mereka. Atiyannahum, pasti sungguh-sungguh aku akan datang kepada anak Adam dan anak Adam itu min baini aidihim, depan, min dari baina aidihim, dari depan. Mari nak pengaruhi manusia daripada depan. Wa min khalfihim, dan juga daripada belakang. Wa an aimanihim, daripada kanan. Wa an syama'ilihim, daripada kiri. Nak serang habis-habisan, nak sesatkan manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan ya Allah, wala tajidu anta, ya Allah, ya Allah, engkau tidak akan jumpa kebanyakan mereka syakirin, orang yang bersyukur. Waliyazubillah. Qala khruj minha, lalu Allah pun berfirman, qala Allah, ukhruj minha, keluar sekarang, mad'uman, dalam keadaan terhina, madhura, lagi terjauh dari rahmat, madhur, jauh daripada rahmat. Itu syaitan dah dihalau keluar. Macam mana orang yang ikut syaitan? Laman tabi'aka, la taukid, benar-benar sesiapa saja, tabi'aka, yang ikut engkau, minhum, daripada manusia itu, la'amla'anna, aku pastikan mereka itu, aku akan penuhkan mereka Jahannam, ke dalam api neraka Jahannam, ke dalam neraka Jahannam, minkum, di kalangan kamu, ajma'in, semua orang yang terlibat akan dimasuk ke neraka Jahannam. Itu cerita bagaimana
iblis, dari keturunan jin. Iblis ni dari keturunan jin, bukan dari keturunan manusia. Ayat yang sama pada surah Kahfi. Surah Kahfi yang memberitahu kita asal usul jin, iblis. Dia bukan daripada manusia, tetapi daripada manusia akan lahir syaitan. Syaitan. Okey, dalam surah Kahfi ayat yang sama, ayat yang ke-50. Muka surat 299. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama dengan ayat tadi, tapi dia nak cerita iblis tu siapa? Kana minal jinni. Dia berasal daripada keturunan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, maka ia durhaka, fasiknya durhaka. An amri rabbih, terhadap perintah Tuhannya, supaya sujud dia tak sujud. Afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya, maka apakah patut kamu menjadikan iblis serta zuriatnya sebagai pemimpin kamu? Tak patut. Min duni, bukan aku, bukan agama Islam. Wahum lakum adu, sedangkan mereka itu kepada kamu musuh. Bi'salil zalimina badala, alangkah buruknya bagi orang-orang yang zalim itu menukar badala. Itu cuma di sini ayat ni dia nak cerita bezanya apa? Illa iblis lam yakum minas sajidin. Dalam ayat hari ni, ayat sebelah, nak cerita dia tak masuk orang sujud. Ayat yang ke-50 surah Al-Kahfi, dia nak cerita asal usul iblis dan sebab dia kufur, fasik. Itu. Habis cerita pasal iblis dan sebab-sebab dia tak sujud, serta bagaimana dia berjanji untuk sesatkan anak Adam. Semua sekali kecuali orang yang benar-benar jaga agama. Okey. Ini berkaitan dengan tajuk kita. Dalam tafsir dia kata sawwarnakum ini ialah khalaqallahu al-insan fir rahim. Allah cipta manusia daripada rahim ibu. Thumma sawwarahu fashaqqa sam'ahu wa basarahu. Kemudian dia bentuk, dia cipta daripada mani, kemudian sawwara, dia bentuk tu daripada mani sehinggalah jadi manusia sebagai bayi. Fashaqqa sam'ahu wa basarahu wa asabi'. Maka Allah ciptakan daripada tubuh manusia yang ada dalam rahim itu, lepas dia cipta tubuh semua sekali, dia cipta pendengaran, penglihatan dan jari-jari. Ini bukti Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dan halangan yang dihadapi oleh manusia sepanjang hayat mereka. Kemudian ayat 13 ni kalau tengok dalam tafsir, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Qala Allah li iblis inda dhalika fahbut. Al-hubut fi ma madha
Fabima madha min qablu bima aghna an i'adati. Hubut ni, habata ni macam kapal terbang pun dia guna hubut. Hubut. Habata. Fahbut. Qala fahbit. Fahbit. Macam kapal terbang turun tu. Ihbit minha ay minal jannah. Fama yakunu laka. Laka tu iblis. Iblis. Anta takabbara. Fakhruj innaka minas saghirin. Dua kali. Fahbit thumma fakhruj. Fakhruj minal jannah innaka minal ladina nalahum minallah as-sirah wal-dhilla wal-mahana. Kehinaan lah. Baik ya. Itu jelas lah. Ayat-ayat ni jelas. Tidak ada yang susah untuk difaham. Ceritanya straight. Macam mana nak tengok kalau ada benda-benda yang baru daripada ni. Ayat 14 dia kata qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, minta tangguh. Anzirni, tangguh sampai hari kiamat, hari yang manusia dibangkit. Tak ada benda yang baru daripada tafsir, lebih kurang yang apa yang kita kata je lah. Tak ada. Ini ayat maknanya, ayat hari ini straight, tidak ada benda yang susah yang kita boleh faham. Tapi kita tahu iblis itu siapa dan kenapa mereka tak sujud dan apa yang mereka minta kepada Allah, dan Allah izin dia untuk hidup sampai hari kiamat. Dan dia sebab dia sesat, dia nak sesatkan orang lain. Ayat 16 tu. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kerja iblis ni dia nak halang manusia lain daripada jalan yang benar. Kemudian dia akan serang daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Sehinggalah dia akan pastikan supaya kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini kerja dia lah, kita kena tahulah. Bila kita tahu, kita tidak lagi memberi kekuatan kepada mereka dengan mengikut kehendak mereka. Jadi kadang-kadang mereka masuk dalam macam banyak isu. Isu solat, dalam solat, di luar solat. Dan kita kena banyak baca 3 kul lah, ayat kursi. Sebab iblis ni dia tak boleh tembus kalau kita baca 3 kul, kita baca ayat kursi dalam semua kehidupan kita. Jaga wudu, jaga wudu itu juga menghalang iblis daripada mendekati kita. Sentiasakan dengan berwudu dan sentiasakanlah dengan bangun malam. Sebab itu sebab mereka tidak aktif dalam menyesak anak Adam alaihissalam. Baik ya, ayat yang ke-19 kita belum baca lagi. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Waswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin faqasamahuma anni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah
fanadahuma rabbuhuma alam anhakuma min tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Ini cerita berkaitan dengan Adam alaihissalam. InsyaAllah kita sambung dengan izin Allah Subhanahu wa taala besok ayat yang ke-16 ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.